macam pegawai JPJ kita main tengok motor duk kolam padang tuan-tuan, magat tak ada, minyak hitam tak boleh tukar sejak beli. Dia miskin. Orang kaya ni JPJ lah. JPJ bagi kita maaf lah Pak Long, kita bagilah dia dapat didaftarkan, bagilah ikut syarat, boleh buat berat, boleh buat apa, bagilah geran dia, boleh dia hidup dan dia rasa kaya kerana motor dia ada dokumen. Tu kaya JPJ. Walaupun pegawai JPJ tu gaji tak mahal, tapi dia kaya dengan timbang rasa. Semua orang kena bergerak untuk menjadikan Kedah ini negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang bersyarah hari Jumaat ni. Biasanya orang khutbah ya. Hari ni kena ceramah pula. Yang berhormat Datuk Wan Romani Wan Salim, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri merangkap pengerusi Jawatankuasa Tetap Penerangan, Komunikasi dan Multimedia dan Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna, juga Adun Bukit Pinang. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, yang berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada. Ni orang dekat Siam ni. Leng tai, tak put tai. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kedah, yang bahagia Datuk Haji Abdullah Hashim, Pegawai Daerah Kota Star, kawan lama daripada muda-muda. Al-Fadhil Tuan Haji Abdul Halim Latih, Imam Masjid Nurul Ihsan, Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Saya nampak ramai ni Pengarah Kesihatan Negeri pun ada, Datuk Osman Warijo, pasukan polis diraja pun ada, Ketua Jabatan Agensi Negeri dan Persekutuan, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT kerana kena kerja hari cuti. Tidak Datuk Osman kan kena kerja hari ni, tapi kena main. Pasal Datuk Wan buat program. Jadi salahkan Datuk Wan lah. Program ni 2-3 hari tuan-tuan, ada 27 agensi yang datang bersama dengan tuan-tuan mendekatkan agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi swasta, badan-badan berkanun yang tuan-tuan perlu kepada mereka, mereka perlu kepada tuan-tuan. Jadi dipertemukan di perkarangan Masjid Nurul Ihsan ni untuk kita memudahkan urusan. Datuk Wan beritahu saya yang berlaku sekali kaunter JPJ. Maksud dia ramai naik motor tak ada apa. Pakai start bom minyak start jalan. Praktek ada ke, lesen ada, tak apa nak ambil kira. Ini kerana ada JPJ di sini, jadi nak kena periksa motor lama, motor tua, tak pernah baik rotek. Boleh periksa, boleh dapat apa nama, geran balik. Bolehlah naik dengan perasaan lapang. Kalau tidak tu naik motor tapi duk seriau, mata duk liang aja. Kau nampak polis, kau nampak JPJ nak lipat balik. Lepas dapat surat ni tuan-tuan, tak kena lipat dah, pergi terus ya. Lepas tu boleh senyum ya. Lepas tahan, lesen ada, rotek ada, cermin ada, brek pemakan. Jangan jadi macam orang asli kan, no? JPJ tahan, dia kata, penuh dah cik, oi. Tak boleh berhenti lah. Penuh, tak boleh naik lah. Dia ingat JPJ tahan nak naik sama. Tuan-tuan sekalian, program-program Jelajah Kedah Sejahtera ni dibuat di perkarangan masjid. Sebelum ni dibuat di Masjid Membawa Kudung bagi daerah Sik, untuk masyarakat tidak berasa masjid ni tempat pergi semayang je, tempat pergi menikah. Hak menikah di masjid tu, lepas tu tak pergi dah masjid tu.
Sekat nikah tu saja. Beranak pula baru jadi Tok Imam nak belah mulut. Orang kita lah tu, perangai. Hari ni kita buat di pekarangan masjid, pakat boleh mari belakang. Kita nak dekat masyarakat ni dengan masjid. Pi apa nama, muzium seni apa boleh. Kena kopi lah apa kan, no? Takkan main masjid tak boleh. Orang tu nak perli orang. Rayuh satu negeri tuan-tuan, kita harap tak tahu apa. DO ni pun pening. Dia kata kita tak tahu apa. Bukan kita ada dalam permohonan mereka nak jadi terkinja-kinja, tergedik-gedik. Itu tak ada dalam sorak tu. Kelulusan pun tidak dibenarkan tergedik-gedik. Terkinja-kinja, lompat, tak tahu hala macam masuk hantu tu tak ada dalam sorak tu. Tapi dia jadi juga tuan-tuan. Bila Iblis campur dengan setan, campur dengan nafsu jahat dalam diri, dia jadi. Dia macam-macam jadi di luar jangka. Tak ada siapa jangka, dah Iblis ada sekok lagi. Dia pimbik gemak, dia sebak. Semua jadi Iblis. Jadi bersempena dengan kita berada dekat dengan masjid ni, jauhilah perangai-perangai iblis dan syaitan. Perangai iblis dan syaitan ni, Tok Guru kata iblis dan syaitan ni berbagai rupa. Salah satu rupa iblis dan syaitan adalah menyerupai manusia. Manusia itulah. Dia jadi iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan cuti, dia tolong buat kerja bagi. Benar-benar buruk, bukan boleh sebab. Benar-benar buruk. Benar-benar buruk, aib orang kena tutup. Tapi iblis dan syaitan ni, dia ada telefon canggih, dia rakam, dia gambarkan semua program tu memang macam tu. Sebenarnya bukan. Itu kejadian 1 atau 2 minit daripada masa 2-3 hari. Program berjalan dengan baik. Minit-minit terakhir sebelum hujan turun, oleh kerana muzik tu rancak sikit, iblis sajen pemain, meja pemain, brigadier general pemain. Cucuk mereka. Cucuk mereka suruh tergedik-gedik, cucuk orang tu suruh rakam. Lepas tu suruh sebak, cucuk pula orang suruh percaya. Suruh percaya bahawa program tergedik-gedik itu kerajaan negeri punya kerja. Dan Sanusi kena tanggungjawab. Kita pun kata haram jadah iblis ni. Tak ada punca aku yang kena. Tuan-tuan ni semua kerja iblis. Nak tulis-tulislah. Hak terkinja-kinja pun semacam, hak rakam sebab pun semacam, hak percaya pun semacam. Iblis ni Allah sebut kata musuh kamu yang nyata. Jauhilah musuh. Jangan duk cari-cari. Kena jauhi musuh. Cari musuh apa nak boleh sakit. Itu nak kata kat mereka. 2-3 hari lepas ni ada orang curi tanah. Dia kata ada REE. Dino dalam Bukit Ngang. Saya tak bisa sampai tempat tu. Dulu sekali biasa buat tunjuk perasaan. Masa mereka tebang Bukit Ngang, cerah licin. Kita pergi buat solat hajat. Buat tunjuk perasaan, buat protes. Janganlah tebang hutan sampai terang ni. Cerah menerang, habis licin. Kita harap dengan solat hajat dan doa kita tu, Allah tak turunkanlah banjir ke bala bencana kepada penduduk sekitar. Itulah kali pertama naik Bukit Ngang. Hak naik cari petai zaman budak-budak saya kira lah masa tu lautan je oi. Bawa galah, bawa sigai, pergi ragah petai. Pergi joy. Masa dah besar ni, bila berlaku penerbangan Bukit Ngang yang kita baca dalam buku Profesor Syah Nur Ahmad, Serengenge. Serengenge tu cerita Bukit Ngang. Oleh kerana mereka tebang licin, mereka kata nak buat ladang hutan. Masa saya jadi kerajaan pun, projek tu disambunglah. Dah mereka dapat kelulusan, mereka bayar permit, mereka bayar semua benda yang perlu. Mereka ada kelulusan pada masa tu, kita bukan boleh batal ikut suka. Maka ditanam projek pokok Albizia. Albizia ni pada waktu ditanam saya nak tengok, dia spesies petai belalang. Saya kata alhamdulillah ditebang segala pokok yang berharga, ditanam petai belalang. Ditebang pokok yang keras, ditanam pokok yang lembut. Ditebang pokok yang kekal, ditanam pokok yang akan ditebang semula pada umur 5 tahun. Itu kerja kerajaan pada masa itulah.
Saya jadi kerajaan, saya lah kena tanggung pula. Tapi benda tu sudah ada di sana. Lepas tu mailah satu kajian oleh satu syarikat, dia kata di tanah-tanah di Kedah ni ada REE. Masa tu orang tak bisa dengar lagi, Rare Earth Element. Disebut dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara, disebut oleh syarikat ni. Syarikat ni kata, saya dah habis 30 juta berurusan dengan kerajaan sebelum ini. Beli macam-macam, bagi jam Rolex, satu jam Rolex 800,000. Bagi kat orang tertentu. Bayar duit berjuta-juta, ada resi, ada tak ada resi. Bagi kat mereka. Saya dah habis banyak, saya harap kerjasama, usaha-sama dengan MBI ni, tolonglah teruskan, kalau tidak saya rugi banyak. Saya kata, sambunglah. Kalau kerja tu elok dan mendatangkan pendapatan kepada kerajaan, buatlah. Takkan kita nak potong tu kan, kawan pun habis banyak lah. Saya kata, ikut proses biasa, mohon ikut prosedur, sampai you dapat lesen jelajah, kemudian tu you dapat lesen mining, buatlah. Maka diproseslah permohonan syarikat ni. Nama syarikat tu Prospek Suria. Saya harap wartawan tak tanya saya dah lepas pada ni, saya cerita habis lah ni. Kalau nak tanya jam Rolex tu siapa dapat, saya pun tak boleh abang. Walaupun saya tahu. Prospek Suria ni buat permohonan. Oleh kerana Majlis Tanah Negara menetapkan untuk Rare Earth Element, Kementerian Sumber Asli akan membangunkan sebuah SOP baru. Kerana ini adalah mineral baru bagi negara ini dan mineral ini dikatakan terlalu berharga, lebih mahal daripada emas. Dan dimaklumkan simpanan di beberapa negeri, termasuklah di Kedah, ada sekian-sekian bilion. Keseluruhan negara kita ada simpan 43 bilion. Oleh kerana saya silap titik perpuluhan, saya kata berapa puluh bilion, mereka habak kata saya nak buat negeri Wakanda. Mereka buatlah. Gamak saya jadi menteri, lepas tu tumbuh bangunan. Tumbuh macam-macam lah, kapal kereta terbang lah. Jadi Wakanda. No bilion-bilion. Apa Rare Earth Element. Bila saya rujuk balik buku, simpanan di Kedah ada 43 bilion. Simpanan di seluruh Malaysia ada 43 bilion. Lebih kurang macam itulah. Di Kedah ni pun puluh-puluh, ratus-ratus juta. Saya tak ingat dia, angka dia hari ni, hari tu saya ingat lah. Dan apa pemain aku ingat, aku sengap lah. Oi, dia kata jadi Wakanda. Sik jadi Wakanda. Saya pun sengap, tapi perjalanan proses syarikat ni berjalan. Diuruskan oleh agensi-agensi, pejabat tanah SIP, pejabat PTG, sumber asli, Kementerian Sumber Asli. Semua ni sedang beroperasi, akhirnya luluslah lesen jelajah. Lesen jelajah pun kena ada SOP. Kita tunggu sehingga SOP Kementerian Sumber Asli keluar, baru kita mula. Dia kaedah dia panggil in situ leaching. In situ leaching ni dia tebuk lubang 4 inci, dia bor chemical, tebuk pula lubang satu lagi. Benda ni akan diekstrak keluar melalui pipe tu. Dia tak melibatkan pembukaan tanah, tak melibatkan korek. Tak pakai excavator. Pakai manual saja. Pakai boring. Dia panggil in situ leaching. Dia tunjuklah video kat saya. Saya kata buatlah lagu mana pun bagi mendatang tu keluar sudahlah. Kita pun nak jadi Wakanda lah ni. Sampai hari ini kita masih menunggu SOP itu dikeluarkan oleh sumber asli. Syarikat yang JV dengan MBI itu duduk ada di sini lah. Mereka duduk di Kuala Lumpur. Tunggu SOP keluar, tak mula proses apa lagi. Celah-celah tu tuan-tuan, ada kutu berhak mana tahu. Pi duduk teroka tanah tu. Pi boring. Bila kaedah ni orang tahu, di China, di Burma, di Kemboja, di Laos, semua RE ini telah diekstrak. Kita aja belum. Ada kutu berhak pi boring, tarik keluar, muat lori bonded nak hantar pergi Pelabuhan Kelang. Kononnya, benda ni hanya boleh diproses di China untuk asingkan mineral-mineral, 17 elemen mineral tu daripada tanah tu. Daripada selut yang keluar kot pipe tu.
Nilai dia juta-juta lah. Saya pun tak tahu. Dekat-dekat nak di Wakanda dah seluri tu pun. Saya tak tahu apa. Tak tahu pejabat tanah telefon. Sebelum tu pegawai saya di kawasan ada beritahu. Dia kata, bos, kami nak buat report satu kegiatan mencurigakan di Bukit Engang yang dikatakan mencuri REE. Saya kata, pi report. Pi report pejabat tanah, pi report balai polis. Tak ada apa pi report. Hari tu kah esok tu pejabat tanah sek, polis, jabatan hutan tangkap sebuah lori bonded. Dalam tu ada 180 guni tanah yang dipercayai mengandungi REE. DOC pun hantar gambar lori tu kat saya. Serbuan dilakukan oleh dibagi laporan lah. Saya kata hang tangkap, pastikan mereka ni dikenakan tindakan paling keras sekali. Ada orang yang dah habis puluh juta. Mohon ikut prosedur biasa. Kita suruh tunggu. Hang tunggu. Hang habis berapa juta aku tak kira. Prosedur hang kena ikut. Sampai hang dapat kelulusan ML, mining license, baru hang boleh pergi extract. Hang tunggu. Aku tak kira hang habis berapa juta. Hak tu dulu, zaman saya, hang tunggu. Dia ni tak kerja cakap Melayu. Cakap orang putih tak boleh, kena pakai terjemah. Kita terjemah deras, kita cakap deras kat terjemah dia, berterjemah dia pergi terjemah kat dia slow ya. Aku tahan awak cakap slow. Dia kata dia marah saya. Banyak lama lah tuan-tuan daripada awal jadi kerajaan sampai lah tak siap lagi. Saya kata hang tunggu. Hang nak hang tunggu. Hang rugi hang punya pasal. Kalau hang tak ada tambang nak balik Cina, aku bagi duit tambang. Kalau nak balik lah. Kalau nak buat kerja, hang tunggu. Tuan-tuan sekalian, mining dah lulus, tunggu SOP daripada Kementerian Sumber Asli. Tahu-tahu kemarin, saya baca satu portal yang dikatakan milik PAN. Dia kata Sanusi bersubahat mencuri REE. Pula dah. Masa saya sebut REE dulu, puak ni gelak tuan-tuan. Dia pak gelak, dia kata hang ni cakap lebih Wakanda, berangan-rangan. Gila, apa macam-macam lah dia kata kat saya. Masa saya sebut tentang REE. Depa ni yang buh nama Wakanda tu. Depa kata benda tak wujud. Gila lah apalah. Menteri besar ni waya putih. Hari ni berlaku kecurian, depa kata saya pula pergi curi. Tuan-tuan macam mana nak curi benda tak wujud? Depa kata tak wujud, hari ni depa tuduh saya curi pula. Apa ni pun gila tuan-tuan. Ketua dia pun ada kok ni tak jauh mana. Tapak lagi dia pun ada kok ni, tuan-tuan cangkoi tok bang lah. Nombor tiga gila. Tadi setan. Kedua gila. Nombor tiga ada satu lagi gila. Kita dapat laporan meteorologi, Jabatan Meteorologi. Akan berlaku monsun. Barat daya akan menyebabkan banjir di beberapa negeri di Semenanjung ni. Masuk di Sabah dan Sarawak. Kerana perubahan iklim akibat kepada pemanasan global ni, sukar untuk diramal cuaca yang akan datang. Tuan-tuan, law ni tak ada dah kemarau 4 bulan, hujan 3 bulan, tak ada. Dia kemarau ikut dan, hujan pun ikut dan. Bila Jabatan Meteorologi buat ramalan bahawa bulan Oktober sampai bulan Mac akan berlaku banjir besar. Semua agensi persekutuan, ni Datuk DO ni adalah pengurusi keselamatan di peringkat daerah yang akan mengendalikan PKOB di peringkat daerah untuk menghadapi banjir. Semua pegawai daerah, ketua di daerah masing-masing, di peringkat negeri, Datuk Setiausaha Kerajaan. Semua agensi terlibat. Tiba-tiba ada orang gila ajak buat pilihan raya. Hal ni pun sejenis gila yang kita tak tahu nak tahu di mana. Ni gagah ni, duk ajak orang pergi kempen dalam banjir. Dia kata kalau pilihan raya banjir pun kita redah. Kata hang ni gila kot. Tak ada kerja cari kerja, tunggulah yang surut. Bila Jabatan Meteorologi kata sampai bulan Mac, buatlah bulan April. Masa tu semua orang boleh keluar mengundi. Kita pun senang nak pergi kempen, tak kena duduk selak kain. Ni tuan-tuan muslimat ni. Takkan nak pergi duduk selak kain tengah selayak tu. Nak pergi rumah orang. Wanita-wanita, serikandi-serikandi. Ni nak naik bot, nak pergi pusat pemindahan lagi.
Sekolah jadi pusat pemindahan, tentu tak tempat nak mengundi. Tak mana nak berkhemah, tak mana tak peti undi. Polis nak kena jaga keselamatan. Di saluran pun polis kena jaga. Polis ada 800,000. Saluran mengundi ada 700,000. Ada 100,000 polis nak jaga keselamatan satu negara ni. Bolehkah? Masa 800,000 jaga pun penyamun berkeliaran. Berkenyah-kenyah orang jahat. Setan pun ramai. Tahu-tahu nak buat pilihan raya. Nak guna polis semua tu. Tahu-tahu sekalian. Nak ulah kerja orang gila ni pun panjang lah. Jadi saya harap pilihan raya tu tak jadi. Ya. Buatlah bulan Mac dan ke atas. Sehingga banjir selesai. Kerajaan negeri, saya telah umumkan dan saya telah maklumkan. Sembah maklum kepada Kebawah Duli Tuanku bahawa kerajaan negeri tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri tahun ini sehingga bulan Mac 2023. Lepas pada tu boleh dah dipertimbangkan untuk dibubarkan. Tuanku titah tu kuasa yang amat berhormat pada Menteri Besar, terpulanglah kepada pertimbangan Menteri Besar. Saya selamatlah tuan-tuan. Untuk Dewan Undangan Negeri, tak gaduh pilihan raya sampai tahun depan. Tapi oleh kerana mereka ni nak bubar parlimen, tuan-tuan mungkin kena keluar mengundi parlimen. Kalau tuan-tuan berasa susah, berasa payah, jangan undi orang yang gila tu. Saya jarang kata bab politik ni dalam majlis kerajaan. Tapi oleh kerana tak ada peluang lain, saya pun tak katalah kat siapa kan. Saya kata orang gila sajalah. Nak ajak orang pergi berenang, pergi pusat mengundi. Tuan-tuan sekalian, Datuk Wan tadi sebut tujuan kita mengadakan program-program seumpama ini untuk mendekatkan masyarakat dengan agensi-agensi dan mendekatkan masyarakat dengan masjid. Kita harap dengan program ini dapat mempermudahkan urusan orang ramai bersama dengan agensi dan jabatan. Ada 27 yang mai hari ini. Di samping itu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperingati kita semua. Pengarah Kesihatan negeri ini hari-hari update saya. COVID. Kita bukan selesai lagi, ada hari-hari. Hari-hari dia hantar kat saya. Kemarin 6 hari bulan ada 70 kes. Satu-satunya daerah yang tak ada kes COVID ialah Sik. Sik. Kampung saya. Daerah Kota Stak ni ada. Sikit. Cuma kita kena terus berhati-hati. Jaga keselamatan. Kalau berasa ada simptom, dapat rawatan, kuranglah diri di rumah, kuarantin kendiri untuk tidak menjadi penyebar. Jadilah pemutus, bukan jadi pencetus. Saya dipahamkan akan ada forum perdana kuliah subuh sempena dengan program ini. Ada banyak agensi-agensi dan jabatan badan berkanun seperti Telekom Malaysia, TNB yang turut terlibat dalam kerja-kerja kebajikan menyantuni asnaf, kumpulan orang-orang miskin. Menyebut tentang orang miskin ni tuan-tuan, saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ronda negeri ini, dan Tuhan pertemukan saya dengan banyak peristiwa yang patut menimbulkan keinsafan untuk semua. Bukan saya seorang insaf duk teriak seorang-seorang, tuan-tuan duk gelak. Ada orang tak tahu apa pun kan. Tak sedar apa yang ada di sekeliling dia tak tahu. Dia tak sedar. Ada anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal yang bela anak angkat, anak menakan. Macam-macam masalah yang kita ada di tengah-tengah kehidupan kita ni. Tuan-tuan sekalian, saya ingin mengajak tuan-tuan semua untuk memerhatikan jiran kita. Nabi kata kena perhati jiran ni 40 rumah kiri kanan. Tazahkan no? 40 belah tu, 40 belah ni, 40 kok tu, 40 kok ni. 40 kok ni tak ada. 40 kok ni tunggu saat. Akan ada. Tapi atas dunia ni kiri kanan depan belakang. 40 rumah dikira jiran kita. Perhatikan jiran. Dengan kita perhatikan kebajikan jiran, jiran akan perhatikan kebajikan kita.
Ini akan menimbulkan keharmonian, saling mempedulikan. Tak apa kalau kita ni sentiasa jadi kumpulan yang selalu memberi. Kerana memberi tidak akan mengurangkan harta. Ada setengah orang, dia takut bila dia mula peduli, dia jumpa ramai orang susah, dia kena tolong. Sedia aku kena, dia kata. Aku kena sedia, orang pun tak tengok aku. Tak apa tuan-tuan, Allah akan ganti. Ganti kok mana tak tahu. Allah bagi rezeki. Rezeki bukan mesti duit. Rezeki bukan mesti duit. Rezeki anak yang tak sakit, tu rezeki. Anak kita tak sakit, tuan-tuan, rezeki. Ada orang kaya, duit melimpah ruah, tapi rezeki tak ada. Allah bagi anak dia isap dadah. Ada saya jumpa kawan, kaya, pangkat besar, datuk. Duit banyak, anak isap dadah 2 orang. Akhirnya dia malu, dia tolong pergi beli. Habis duit, anak rosak. Allah rezekikan kita dengan jiran yang baik, tu rezeki. Allah rezekikan kita dengan anak mengaji pandai. Ni musim masuk universiti. Ramai anak-anak orang susah, musim hujan tak boleh motong. Nak masuk universiti kena bayar 2,000 lebih. Bayar dulu. Dapat nombor tu, key in, baru boleh isi butiran. Oi, kejamnya. Tuan-tuan, kalau duit tak ada, tak boleh mengaji zaman sekarang ni. Masuk universiti awam, bukan universiti swasta. Tapi kalau tak bayar, semua tak bayar universiti tu pun bungkui. Nak buat ke mana? Mereka kena ada satu sistem yang adil untuk semua. Hang bayar dulu, baru boleh hang key in data. Maka kena bayarlah. Contoh ada anak yatim tak mampu bayar. Cerdik, pandai, hebat mengaji. Tapi tak ada duit. Nak bayar tak boleh. Jadi peluang tu tertutup untuk mereka. Saya takut ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni cakap bab ni sedih sikit lah. Saya takut, saya lah, oleh kerana saya jadi ketua. Tak apa ambil masalah sedih sikit, tak apa. Saya yang takut, saya tak rasa apa-apa. Takut. Tapi saya takut lagi. Takut semua tu tak boleh cakap apa. Saya nak kongsikan rasa bimbang dan takut ini dengan tuan-tuan. Takut Allah tanya kita, kita buat apa? Kita tahu ke tak? Lepas kita tahu, kita buat apa? Kalau kita tak buat apa, tak ada jawapan. Kalau kita tak ambil tahu pun, lagi tak ada jawapan. Tuan-tuan sekalian, kalau rasa insaf daripada kepedulian kita kepada orang ini boleh memadamkan panasnya api, panasnya api neraka, marilah kita memperbanyakkan kerja-kerja untuk menimbulkan keinsafan. Keinsafan bukan saja untuk diri kita sendiri,
kita juga mengajak orang lain untuk meningkatkan tahap kepedulian dan menimbulkan keinsafan. Saya yakin kalau semua orang ada hati yang lembut, hati yang baik, Allah akan jaga kita semua. Allah akan pelihara kita, ibu ayah kita, anak-anak kita, kekitangan di pejabat kita, anak isteri kita. Tak ada perkara yang lebih besar peliharanya Tuhan itu daripada Allah pelihara kita daripada azab di dunia ini, daripada azab di kubur, azab di mahsyar, dan azab di neraka. Sebesar-besar nikmat yang kita akan dapat ialah dilepaskan segala azab ni, dimasukkan kita dalam syurga. Anak yatim ni, Nabi kata, aku dengan anak yatim umpama dua jari ni. Saya minta tolonglah tuan-tuan semua di seluruh negeri ini, semua agensi, semua jabatan, untuk beri perhatian yang lebih sikit kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Dengan demikianlah Allah akan merahmati kegiatan dan kehidupan kita. Saya minta maaf di atas emosi yang berlebihan ini. Tapi emosi ini kalaulah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu Wa Taala di atas terbiarnya anak-anak yatim, terbiarnya para ibu tunggal, terbiarnya anak-anak miskin yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pengajian, untuk tidak berpeluang untuk menikmati sedikit nikmat dalam kehidupan ini. Oleh kerana kita terlalu kedekut. Bukan saja kita kedekut wang ringgit kita. Kita selfish. Kita kedekut perhatian. Kita kedekut untuk membuka mata kepada kesusahan orang lain. Kita menjadi terlalu kedekut dalam kehidupan ini. Saya bimbang Allah akan kedekut dengan kita. Tuan-tuan sekalian, marilah kita ambil peluang pada hari Jumaat ini untuk kita memperbetulkan perjalanan hidup kita sendiri, membuahkan lebih banyak kasih sayang sesama kita, meningkatkan tahap kepedulian. Sempena dengan majlis penutup Jelajah Kedah Sejahtera. Kedah ini kita jadikan negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Semua ini saya minta semua agensi dan jabatan, semua surau dan masjid, semua wakil rakyat, semua pemimpin tempatan, semua pegawai daerah, semua pengulu, semua jabatan negeri dan persekutuan bergerak ke arah merealisasikan negeri ini tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Kaya ni bukanlah kaya duit saja. Kaya dengan timbang rasa. Macam pegawai-pegawai JPJ kita mai tengok motor. Motor duk kat dalam padang, tuan-tuan. Mak gap tak ada. Minyak hitam tak pernah tukar sejak beli. Dia miskin. Orang kaya ni JPJ lah. JPJ kita maaf lah Pak Long. Kita bagilah dia dapat didaftarkan, bagilah ikut syarat, boleh buat brek, boleh buat apa. Bagilah geran dia balik, dia hidup dan dia rasa kaya kerana motor dia ada dokumen. Tu kaya JPJ. Walaupun pegawai JPJ tu gaji tak mahal, tapi dia kaya dengan timbang rasa. Semua orang kena bergerak untuk saya ni kadang-kadang brutal, tuan. Brutal kalau nak berlawan. Kalau buat kesian kat orang ni habis.
bergerak untuk menjadikan Kedah ini negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya menabur bakti. Marilah sama-sama kita merasmikan penutup program Jelajah Kedah Sejahtera peringkat daerah Kota Star pada pagi ini dengan sekali lagi kita baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.